Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuhu. Alhamdulillah summa alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Talhah bin Ubaidullah, para jemaah sidang hadirin Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini 13 Ogos 2021 Masihi bersamaan 4 Muharram 1443 Hijriah, kita dapat bersama-sama dalam satu kuliah online, kuliah Jumaat online yang diadakan, yang dibawakan oleh Jawatan Kuasa Masjid sebelum semayang Jumaat ini. Jadi Alhamdulillah, pada hari ini tajuk yang kita akan bawakan ialah Muqaddimah Kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin, karangan Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Jadi sebelum kita memulakan kuliah ini, marilah sama-sama kita hadiahkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab ini, kepada guru-guru kita hingga sampai kepada beliau. Ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabati wal qarabati wat tabi'in, wa khususan ila musannif kitab Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم كيف نجدد إيماننا قالوا أكثر من قول لا إله إلا الله صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم أما بعد. Jadi Alhamdulillah, para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada mukaddimah kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Aqaid, pada membicarakan akidah, bahasa Melayu pun akidah yang kukuh, akidah yang jazam, akidah yang benar. Jadi bila kita sebut bahawa akidah yang sempurna, maknanya akidah orang-orang yang berjaya. Akidah tu makna apa? Uqud, ikatan, simpulan, ikat mati. Bukan ikat tepi, PM tepi. Ikat mati, makna ikat di sini uqud. Kita simpul mati iman kita, akidah kita, kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama dia akidah. Aqidatun Najin. Najin maknanya apa tuan-tuan? Najin maknanya kejayaan, najah. Falahuna wa najahuna ta'atillahi subhanahu wa ta'ala wa ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan kamu,
kemenangan kamu adalah apabila kamu mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi bila kata najin, orang-orang yang berjaya. Di sini ada di Bandar Tasik Maisuri, Masjid Najihin, masjid orang berjaya. Jadi tuan-tuan, bila kata aqidatun najin, akidah orang-orang yang berjaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ilmu. Ilmu tu maknanya apa? Makna ilmu tuan-tuan? Ain lam mim. Kalau Jawi dia tambah waw. Ain lam mim waw. Kalau Arab ilmu. Ulumu syariah. Ilmu syariah. Jadi ilmu ni dari segi bahasa, ain tu maknanya illiyin, darjat yang tinggi Allah angkat. Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang yang beriman. Jadi bila kata ilmu, illiyin, darjat yang tinggi. Tempat di syurga pun disebut tempat-tempat illiyin, tempat yang Allah letakkan roh-roh arwah di tempat yang sempurna. Itu nama dia illiyin. Jadi lam tu makna apa? Latifun. Ain lam mim. Latif makna dapat sifat yang mulia, sifat yang lemah lembut, sifat penyayang. Bila orang belajar ilmu, dia akan Allah beri sifat latif. Yang mim, mujahadatun, bermujahadah, bersusah payah. Nak dapat ilmu kena susah payah. Tulus zaman, masa yang panjang. Tu kata ilin, darjat yang tinggi. Allah angkat darjat dia. Allah bagi nak dapat ilmu tu dengan apa? Mujahadah, susah payah, makan masa. Macam kita ni, walaupun kuliah kita adakan juga kuliah online. Banyak ustaz-ustaz yang buat kuliah online sepanjang PKP ni. Masih lagi diteruskan. Untuk dapatkan ilmu ni kita kena belajar. Belajar tu mana? Beri masa, letakkan masa, korbankan masa, harta dan diri untuk agama. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah, bersusah payah atas jalan kami, kami akan buka jalan-jalan hidayat, subulana, banyak jalan. Jadi tuan-tuan, para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kata fi ilmi usuluddin, usul tu mana apa? Asal agama. Asal agama. Dan ulama kata awaludin ma'rifatullah. Asal-asal agama, awal-awal agama mengenal Allah. Itu kata usul. Usulul fiqh, usulul tauhid, usulul tahqiq. Membenarkan. Jadi dalam banyak perkara tuan-tuan, usul ni adalah asas. Usul, asas agama. Din, ad-din. Agama itu apa dia? Ad-din. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Jadi aqidatun najin fi ilmi usuliddin. Itu dia. Diterjemahkan oleh ulama ini, i'tikad segala orang kelepasan daripada sesat dan bid'ah pada bicara ilmu usuluddin atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila kita kata akidah orang yang berjaya pada membicarakan, berjaya ni apa? Berjaya daripada sesat, bid'ah. Sesat ni tuan-tuan, sesat segi-segi akidah. Golongan-golongan yang sesat, golongan yang jauh daripada perintah Allah, mengatakan Allah tuduh berbilang, seperti golongan Yahudi dan Nasara. Maka berkata orang Yahudi Isa binullah, maka kata orang Nasara Isa binullah. Orang Yahudi kata Uzair binullah. Mereka ni sesat. Mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan begitu juga kalau orang yang beriman, orang Islam yang kata nama Islam, nama Melayu, nama Islam tapi sesat kerana menyamakan Allah dengan makhluk, sesat, buat perkara-perkara bid'ah. Jadi bila kita kata bicara usuluddin atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi bila kata tauhid ini dia terbahagi kepada 3 kelompok, 3 perbicaraan. Pertamanya tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah. Ini satu kelompok. Bicarakan, mereka mengatakan tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Yang kedua, mereka mengatakan tauhid asma'us sifat, tauhid nama-nama.
Allah, sifat-sifat Allah, nama Allah. Mereka mengkaji dan membahas, membicarakan tentang 99 nama-nama Allah. Dan golongan yang ketiga, uslub yang ketiga, kaedah yang ketiga ialah tauhid, dipanggil tauhid sifat 20 ataupun dipanggil usuluddin, tauhid usul agama, tauhid ma'rifatullah, tauhid mengenal Allah. Jadi para jemaah dikasihi oleh Allah, bila kata akidah maka membicarakan tiga benda. Ada mana sebab kebanyakan ulama tauhid ahli sunnah wal jamaah, mereka telah membahagikan tauhid ini, perbahasan tauhid dalam tiga kelompok ataupun tiga uslub. Kaedah yang dibawa oleh ulama-ulama, dan yang paling masyhur yang jumhur ahli sunnah wal jamaah. Di kalangan ahli sunnah wal jamaah, ulama tauhid dia siapa? Dua yang masyhur, Syekh Abu Hasan Asy'ari mengatakan 13 sifat yang wajib kita ketahui, dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan 20 sifat, ditambah daripada 13 tambah 7 lagi. Maka tuan-tuan, ini kita kena buka minda kita. Bila kata tauhid uluhiyah itu bagaimana? Tauhid mengatakan Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal. Ini tauhid uluhiyah, mengatakan Tuhan itu, membicarakan tentang kebesaran Allah, membicarakan tentang Tuhan Allah Ta'ala itu esa tunggal segi ibadat sahaja. Jadi mereka ketika ibadat, mereka bertuhankan Allah Ta'ala. Tetapi ketika lain-lain, urusan-urusan duniawi, mereka tidak mengambil agama, mengambil Allah Ta'ala sebagai pemimpin mereka, sebagai petunjuk mereka. Ini dipanggil tauhid uluhiyah. Jadi contohnya dalam Quran sebut orang-orang bukan Islam, orang-orang tidak beriman kepada Allah, mereka pun kata Tuhan itu Allah. Apabila ditanya kepada mereka, siapa man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menjadikan langit dan bumi, fayaquluna Allah, maka mereka kata Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi mereka masih lagi menyembah yang lain. Mereka kata Tuhan Allah itu Tuhan yang besar dan ada Tuhan-Tuhan yang kecil. Kalau kita dulu biasanya di zaman-zaman dulu, kalau orang buat kontraktor, bangsa-bangsa Cina ni, dia buat kontraktor, dia buat rumah merah. Dia di ujung tu rumah merah. Kalau kita tanya dia Tuhan, tapi kalau kita tanya siapa jadikan langit dan bumi, mereka akan kata Tuhan Allah. Bangsa-bangsa, semua bangsa yang menyembah selain daripada Allah, mereka akan kata Allah tu Tuhan yang jadikan langit dan bumi. Kalau runtuh jambatan, siapa runtuh? Tuhan alamnya kerja. Maka mereka percaya Allah lah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi mereka masih menyekutukan Allah, mensyarikatkan Allah. Ini kemudian tauhid rububiyah, Rab, pemelihara. Mereka kata Tuhan itu pemelihara mereka. Mereka kata Tuhan itu jaga mereka. Tetapi tuan, kadang-kadang dalam setiap perkara mereka meninggalkan keyakinan kepada Allah. Mereka mengambil benda-benda yang lain. Mereka mengatakan bahawa kalau tidak bekerja, siapa nak bagi makan? Kalau tak makan ubat, siapa macam mana nak sembuh? Jadi tuan-tuan, dalam perkara ini, tauhid rububiyah dia pun salah. Dalam ayat yang saya baca awal tadi, bila Allah tanya kepada seluruh makhluk, dalam suratul A'raf ayat 172. Ayat ni masyhur, ustaz-ustaz, tok guru selalu sebut. Antara ayat ni disebut apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi diterjemahkan oleh ulama-ulama dalam tafsir Jalalain juga disebut. Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti kata apa? Alastu bi rabbikum, apabila ditanya siapakah Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum, siapakah yang menjaga kamu? Bukankah aku Tuhan kamu? Itu yang tepatnya. Alastu, adakah aku ni Tuhan kamu? Allah tanya pada bila? Ulama kata Allah telah kumpulkan semua roh manusia dan jin, dikumpulkan di alam arwah. Sebelum Allah ciptakan alam ini, sebelum Allah ciptakan
dunia ini Allah telah kumpulkan manusia dan jin. Allah tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu ruh. Qalu bala syahidana. Qalu ruh, yang semua roh berkata, engkaulah Tuhan kami, engkaulah pencipta kami, engkaulah yang menjadikan kami. Qalu bala syahidana. Qalu bala, kami bersaksi. Kita dah buat MOU dengan Allah Ta'ala. Kita dah buat agreement, Memorandum of Understanding dengan Allah Ta'ala, bahawa kita berjanji setia, kita berbai'ah dengan Allah di alam arwah, bahawa Allah tu Rabb kita. Ni ulama kata Rabbi, Rabba. Masuk je rububiyah tu. Rabbi, kerana itu di alam roh. Kemudian di alam dunia wajib kita baca 17 kali satu hari. Apa dia kita baca, tuan-tuan? Dalam setiap sembahyang kita wajib kita baca ayat yang kedua daripada suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara sekalian alam. Rabb, Rabba, Alhamdulillahi Rabb. Alastu bi Rabb di alam roh, di alam dunia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di alam kubur, soalan dah bocor dah. Semua orang dah tahu soalan tu. Anak-anak kita pun tahu, semua orang tahu. Apa soalan bocor dia? Ma Rabbuka, siapa Rabb, pemelihara, penjaga kamu? Alastu bi Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma Rabbuka. Dia kata man, ada kata ma. Man ni siapa Tuhan kamu, pelihara kamu. Mar Rabbuka lagi tepatlah. Jadi tuan-tuan, para jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bismillah. Tiga rentetan alam arwah, alam dunia, alam kubur. Aras dan kubur. Mar Rabbuka, man lebih tepatlah. Man tu siapa? Siapa pemelihara kamu, penjaga kamu? Soalan bocor lah. Tapi kita nak jawab tu bukan dengan lidah kita, bukan dengan ilmu kita, tapi dengan amal kita. Dulu Tok Guru saya cerita, kalau kita tak boleh cakap Arab, macam mana nak jawab di dalam kubur? Soalan, malaikat tanya dalam bahasa Arab, malaikat tak tanya bahasa Melayu. Jadi dalam keadaan itu nak jawab macam mana? Malaikat tanya, Mar Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tak boleh, malaikat tak terjemah, tuan-tuan. Malaikat tak terjemah. Mungkar Nangkir tak terjemah. Man Rabbuka, ditanya man ilahuka, dia tak tanya man ilahuka, siapa Tuhan kamu? Ataupun dia tak tanya man yasjuduka, siapa yang kau sembah, tapi dia tanya man Rabbuka. Kalau tak boleh jawabnya, kata Tok Guru buat cerita lah, bagi humor, seronok, pelajar-pelajar mengantuk malam-malam mengaji. Kadang-kadang Tok Guru buat cerita seronok sikit. Dia tanya bila man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab, tak tahu cakap Arab, tapi nak jawab macam mana? Mar Rabbuka, pukul mana suka. Nak jawab macam tu ke? Na'udzubillah, jauhkan. Jadi tuan-tuan, tak boleh cakap Arab, macam mana nak jawab dalam kubur? Kalau anak-anak kita kat sekolah, kita bercakap lah. So, tak boleh cakap Arab, macam mana nak jawab dalam kubur? Malaikat tak cakap Melayu, malaikat tak cakap Inggeris, malaikat tak cakap Urdu, tak cakap Hindustan, malaikat cakap Arab. Mar Rabbuka. Maka tuan-tuan, bila kita mati ni, kita kembali kepada fitrah. Mana kita boleh sendiri automatik boleh cakap Arab. Automatik kita boleh berbahasa Arab. Oh, kita tak apa. Jadi ini perkara ni. Ini tauhid rububiyah. Yang golongan yang ketiga, tauhid asma' sifat. Asma' dia membicarakan tentang nama-nama Allah. Dan akhirnya uslub yang ketiga, kaedah yang ketiga yang ditetapkan oleh Jumhur Ahli Sunnah wal Jamaah, tauhid sifat 20. Kenapa 20? Sikit ke sifat Tuhan tu? Ulama kata 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang harus bagi Rasul, dah 50, tuan-tuan. Kata cabang iman tu baina sab'in, 70 cabang iman. Jadi tuan-tuan, oleh kerana tu
pentingnya kita mengaji ilmu tauhid ini kerana tauhid ini asas kepada agama. Dalam kitab Matan Ummul Barahim dia sebut kata Syekh Sanusi dan kitab tu kata apa, wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa bi sifatillahi subhanahu wa ta'ala, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib apa? Wajib mentaati. Wa yajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifa bi sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib. Mukallaf siapa? Mereka yang tuntut syarak melaksanakan perkara agama, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Dia kalau tak kenal Allah, berdosa. Akidah tak sempurna. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Allah. Allah tu siapa? Wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajibu ala mukallafin ay ya'rifa, bahawa mengenal ia akan Allah Ta'ala. Kenal macam mana? Kenal dengan sifat dia. Jadi bila kata kenal Allah tu siapa? Alif lam lam ha, nama bagi Tuhan kita. Kerana tu dulu kita tak bagi. Di Malaysia ni kita tak bagi orang-orang bukan Islam gunakan nama Allah untuk agama mereka. Mereka boleh sebut Allah Tuhan mereka, tapi mereka tak sebut. Kerana mereka ni ada Tuhan dia, nama Tuhan dia. Oh my God. Oh my God. Dia tak sebut macam kita, ya Allah Tuhan aku, ya Allahu Akbar. Jadi Allah tu nama bagi Tuhan kita. Jadi tuan-tuan, bila kata Allah tu nama bagi Tuhan kita, maka kita, ulama kata wajib kita mengenal Allah. Cara yang paling mudah, cara yang paling sesuai bagi manusia, bagi umat manusia mengikut pandangan mengikut mazhab ahli sunnah wal jamaah ialah dengan belajar ilmu usuluddin. Uslub yang terbaik ialah uslub pengajian ilmu sifat 20. Kerana uslub-uslub yang lain itu ada kaedah dia. Tapi kalau kita nak hujah dengan orang bukan Islam, orang etis, banyak orang etis tuan-tuan sekarang ni, manusia yang tak percaya Tuhan, kaedah yang terbaik ialah dengan kita hujah dia dengan ilmu sifat 20. Kalau nak gunakan dalil naqli, Al-Quran dan hadis, sampai kiamat, sampai kesudah, kita tak boleh. Ada golongan mengatakan bahawa ulama-ulama salaf tidak menggunakan kaedah akal. Mereka menggunakan kaedah naqli, Al-Quran dan hadis. Jadi tuan-tuan, Al-Quran dan hadis berperpandukan. Seperti contoh bila Allah sebut dalam Al-Quran, bila khalaqas samawati wal ard, telah menjadikan Allah langit dan bumi. Itu ayat Quran naqli. Dalil naqli ayat Quran dipandukan dengan dalil akal. Bila kata telah menjadikan Allah langit dan bumi, maka itulah sifat wujud, ada. Jadi Syekh ni dalam pembahasan ilmu Aqidatun Najid ini, Aqidatun Najid ni kitab ni besar tuan-tuan. Dia lebih besar. Dia kitab asalnya tadi saya sebut kitab Matan Ummul Barahim, itu kitab yang asal disyarahkan kepada kitab-kitab tertentu. Jadi kerana itu dalam mukaddimah ini, sebenarnya mukaddimah akidah ini kita akan membahas, kata Syekh ini diambil daripada kitab Ummul Barahim karangan Syekh Sanusi Al-Husni. Diambil daripada kitab itu untuk disyarahkan. Jadi dalam perkara agama ini, dalam perkara-perkara ini, kita sampaikan kepada masyarakat bahawa wajib kita belajar ilmu usuluddin. Kenapa wajib itu? Kenal Allah. Macam semayang. Semayang wajib. Apa sebelum semayang kena apa? Kena ada wuduk. Bila ada wuduk pula sah semayang. Jadi begitu juga untuk kenal Allah ni wajib. Cara nak kenal Allah macam mana? Maka ulama kata wajib rasail, wajib yang mendatang. Cara nak kenal Allah dengan mempelajari ilmu sifat 20 ataupun mengaji ilmu usuluddin yang dibahaskan oleh ulama-ulama kita ini, pengajian tauhid, ilmu usuluddin yang dibawa oleh ulama-ulama yang muktabar. Jadi insya-Allah tuan-tuan,
dalam keadaan sekarang ni kita pengajian ini adalah wajib. Seperti mana wajibnya belajar ilmu fiqah, wajibnya belajar ilmu tasawuf, akhlak, adab, juga wajib mengaji ilmu tauhid ini. Ilmu usuluddin. Ada orang panggil ilmu sifat 20. Yang kita orang Melayu ni biasa Tok Guru kata ilmu sifat 20. Kenapa 20? Wajib kita tahu 20 sifat dulu. 20 yang mustahil. Seperti ulama' bagi contoh mudah, 20 rasul ada banyak, ada ulama' kata sehingga 200,000, jumhur kata 124,000 para anbiya diutus oleh Allah. Rasul 313, yang wajib kita ketahui hanyalah 25, yang lain tak wajib. Khidir itu rasul ke nabi? Tak wajib. Zulkarnain itu rasul ke nabi? Tak wajib. Yang wajib tahu Adam, Idris, Nuh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz, jadi insya-Allah tuan-tuan, pengajian ilmu tauhid ini diasaskan oleh ulama kita mazhab ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia tadi? Syekh Abu Hasan Asy'ari, dipanggil golongan Asy'ariyah. Bukan Asy'ari dulu Arkam tu, lain gitu, itu nama dia. Jadi golongan Asy'ariyah maknanya golongan yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah pada mazhab tauhid. Dan yang keduanya Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi insya-Allah pada kesempatan yang akan datang kita mungkin akan mula baca kitab kita dengan mukaddimah kitab ini, supaya kita nampak bahawa pentingnya, wajibnya untuk kita belajar ilmu tauhid ini berasaskan kitab, berasaskan ilmu yang sebenar yang dibawa oleh ulama-ulama kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi saya taufik, kita dapat amal dan kita dapat sampaikan yang baik daripada Allah, yang lemah itu daripada nafsu dan kelemahan diri sendiri, dan kita akan atasi sama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.